Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita bersama-sama berjumpa, dan insya-Allah pada kali ini kita akan belajar bidang akidah, dan tajuk kita pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan. Jadi diharap kepada semua pelajar bersedia sediakan buku nota untuk salin semua ataupun perkara-perkara yang penting yang terdapat dalam video ini. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Kita tengok ada dua benda, ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam tajuk ini. Yang pertama Maha mengawasi dan yang kedua Maha menyaksikan. Kita tengok yang pertama itu Maha mengawasi. Maha mengawasi dalam Arabnya berbunyi ar-raqib. Kita biasa nasyid Asmaul Husna, ada satu sifat dalam Asmaul Husna ialah ar-raqib. Ar-raqib itulah yang bermaksud Maha mengawasi. Di segi pengertiannya, apa itu ar-raqib? Ar-Raqib ialah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala awas semua perbuatan makhluk, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan makhluk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah manusia ke, alam haiwan ke, alam tumbuh-tumbuhan ke, alam cakrawala ke, alam-alam gaib ke, semuanya diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya, semua perbuatan makhluk ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud ar-raqib. Seterusnya kita tengok dalil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini bersifat ar-raqib. Dalil ini dipanggil sebagai dalil naqli. Dalil naqli maknanya dalil daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita tengok yang pertama yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 117. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Dalam ayat ini ada perkataan syahid. Inilah bukti bahwasanya Allah ni syahid. Allah ini mengawasi. Dalam ayat ini ada perkataan raqib. Ar-raqib ni maksudnya mengawasi. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mengawasi. Seterusnya dalil yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Afdalul imana an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Afdalul iman, iman yang paling afdal, an ta'lama anna Allah, bahawa engkau mengetahui bahawa Allah ma'aka bersamamu, haitsu ma kunta, walau di mana engkau berada. Jadi Allah SWT bersama.
menyaksikan, bersama mengawasi kamu. Maknanya Allah mengawasi kamu di mana sahaja kamu berada. Ini dua dalil daripada, yang pertama daripada ayat Quran dan yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawasanya Allah ni bersifat Ar-Raqib ataupun yang mengawasi. Seterusnya kita tengok tentang bukti. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Raqib. Okey, bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Raqib. Bukti yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Bukti yang pertama, Allah duduk awasi manusia ni. Allah awas manusia patuh atau tidak kepada perintahnya. Okey, Allah awasi setiap masa keadaan manusia, sama ada mereka itu patuh kepada perintah Allah ataupun patuh kepada larangannya. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Allah mengawasi. Mengawasi di sini maknanya mengawasi manusia. Mengawasi manusia sama ada mereka tu patuh kepada perintahnya ataupun patuh kepada meninggalkan larangannya. Ini bukti yang pertama bahwasanya Allah ni bersifat Ar-Raqib. Kemudian bukti yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Tadi adalah aspek kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua ini Allah awas juga hubungan manusia dengan manusia pun Allah mengawas juga. Allah mengawas juga, Allah melihat juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah kana alaikum raqiba. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati ataupun sentiasa mengawasi kamu. Dalam hubungan kita dengan manusia, Allah awasi semua. Maka kita dalam hubungan manusia dengan manusia pun kita kena berwaspada, kena berhati-hati kerana ianya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa mengawasi kita, mengawasi melaksanakan perintah Allah ke tak, ataupun mengawasi kita buat larangan Allah ke, ataupun meninggalkannya, ataupun mengawasi kita dalam hubungan kita sesama manusia, apa jadi, apa kesan kepada kita? Apa kesan kepada manusia kalau dia beriman dengan sifat Allah Ar-Raqib? Ada dua kesan yang disebut di sini. Yang pertama, menjadikan seseorang hamba sentiasa berwaspada dalam semua keadaan. Jadi kalau kita yakin, kita akan berwaspada kerana sebenarnya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya kerana merasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasinya. Oleh kerana kita rasa Allah ada mengawasi kita, maka kelakuan kita, kesan kita kepada kita ialah kita kena berusaha untuk melakukan perintah Allah, kena menjauhi larangan Allah kerana kita ni diawasi oleh Allah SWT, dilihat oleh Allah SWT setiap masa. Itu tajuk kita yang pertama, iaitu Ar-Raqib. Kita teruskan kepada yang kedua, Maha menyaksikan ataupun Asy-Syahid. Maha menyaksikan ataupun dalam bahasa Arab disebut Asy-Syahid. Okey, apa maksud, apa definisinya Asy-Syahid ni? Asy-Syahid bermaksud nama Allah Subhanahu wa taala. Ia juga adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala perbuatan
dan mendengar segala ucapan makhluk, serta tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Jadi Allah menyaksikan. Tadi Ar-Raqib mengawasi. Mengawasi ini dekat-dekat je. Yang kedua ni menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan segala perbuatan manusia, segala perbuatan makhluk Allah saksikan. Allah tengok segala ucapan makhluk, Allah dengar. Ini maksudnya as-syahid. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lah, tidak ada. Sebab itu kita kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dia menyaksikan semua benda. Okey. Seterusnya kita tengok dalil. Okey, adakah ayat Quran yang menceritakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini bersifat syahid? Ada. Okey, dalil ini dalil nakli, dalil daripada ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama daripada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Bertanyalah wahai Muhammad. Allah SWT suruh Nabi Muhammad tanya, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Allahu syahidun baini wa bainakum. Allah syahid. Syahid inilah bukti bahawasanya Allah bersifat as-syahid, menjadi saksi. Seterusnya dalil yang kedua, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu alfa dinar faqala atini bisyuhada'i ashhaduhum faqala kafa billahi syahida. Ini cerita Bani Israel. Sesungguhnya seorang daripada Bani Israel telah meminta daripada salah seorang mereka. Jadi seorang daripada orang Bani Israel minta daripada Bani Israel hak lain, saya dia, untuk meminjam wang sebanyak 1000 dinar. Minta ke apa? Minta pinjam pitih, pinjam wang 1000 dinar. Maka dia pun mengatakan, maknanya orang yang kena minta pinjam itu mengatakan, datangkanlah kepadaku seorang saksi agar dia menyaksikan bahawa kamu telah meminjam daripadaku. Bawa saksilah seorang, supaya dia boleh jadi saksi bahawa mu ni berhutang dengan aku. Lalu maka kata lelaki yang hendak meminjam tersebut, dia kata cukuplah, kafa billahi syahida, cukuplah hanya Allah yang menjadi saksi. Tak payahlah orang lain, Allah saksi. Okey, kalau aku tak bayar, Allah menjadi saksi, Allah tahu dan Allah akan bagi balasan. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawasanya Allah ni jadi saksi, syahida. Seterusnya kita tengok kepada bukti. Apakah bukti Allah SWT ni bersifat syahid? Okey, yang pertama, Allah menjadi saksi perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya. Jadi ini telah disaksikan oleh Allah SWT. Okey, bahawasanya Rasulullah ni telah diutuskan kepada umatnya. Tak bolehlah kita mengingkarinya. Bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
dialah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, supaya dia memenangkannya ke atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran yang dibawa oleh rasulnya itu. Allah menjadi saksi bahwasanya apa yang dibawa oleh rasul itu benar. Jadi kalau siapa-siapa yang mengingkarinya, maknanya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang kedua, bukti yang kedua tentang Allah Subhanahu wa taala bersifat asy-syahid. Allah Subhanahu wa taala menyaksi dan menghitung segala amal perbuatan manusia. Jadi Allah dia saksi, dia tengok amal perbuatan manusia, kemudian dia hitung. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat. Ini berlaku pada hari kiamat semasa semuanya dibangkitkan dan dihidupkan semula oleh Allah SWT. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ditunjukkan segala amalan mereka semasa di dunia. Ahsahullahu wa nasuh, Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu. Allah hitung, Allah bentang dulu, kemudian Allah hitung satu persatu amalan mereka. Wa nasuh, sedangkan mereka melupakannya. Tapi kebanyakan mereka melupakan, tak lupa dah apa yang mereka buat, tapi Allah tidak lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan ingatlah Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Allah atas tiap-tiap satu menjadi saksi. Jadi Allah menyaksikan. Allah tidak lupa. Di akhirat esok Allah SWT akan bentangkan segala amalan manusia, kemudian Allah hitung walaupun manusia sudah lupa. Kerana Allah ni bersifat syahid, menyaksikan. Kemudian bukti yang ketiga yang menunjukkan bahawasanya Allah SWT bersifat syahid. Allah SWT sahaja yang menjadi saksi atas segala perkara nyata atau tersembunyi. Ini kehebatan Allah SWT. Benda nyata dia saksikan, benda sembunyi pun dia saksikan. Tidak ada yang boleh terkeluar daripada penyaksian Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan, asyahid. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi daripada penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat ayat 53. Seterusnya bukti yang keempat. Allah SWT bersifat syahid. Allah SWT menjadi saksi pembohongan orang-orang munafik. Ini cerita orang munafik. Munafik ini orang yang pura-pura beriman, tapi hakikatnya mereka kufur kepada Allah SWT. Salah satu tanda orang munafik ialah bercakap bohong. Tuhan cerita dalam ayat ini bahawasanya macam mana orang-orang munafik ini bercakap bohong. Firman Allah SWT,
Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, ini orang munafik datang jumpa Nabi, mereka kata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenarnya Rasulullah. Mereka kata, bercakap, berikrar dengan Nabi, mengatakan bahawasanya Nabi ini sebenarnya Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh, dan Allah sememangnya tahu bahawa engkau ialah rasulnya. Tak payah orang munafik cakaplah, memang Rasulullah itu adalah rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka, pengakuan orang-orang munafik adalah dusta. Jadi Allah menjadi saksi, Allah tahu hakikat sebenarnya, walaupun cakap di mulut lain tapi yang tersembunyi di hatinya lain. Lalu Allah menyaksikan bahawasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu adalah satu pembohongan. Jadi ini 4 bukti bahawasanya Allah SWT bersifat dengan Asy-Syahid. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita belajar di alam tingkatan 5 ni 2 daripada Asmaul Husna sebagai sambungan daripada tingkatan sebelum ini. Yang pertama Ar-Raqib, yang kedua Asy-Syahid. Kedua-duanya memberi bayangan kepada kita agar kita hidup atas dunia ini kena berwaspada, kena berhati-hati, kerana semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Raqib, dan semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Asy-Syahid. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena benar-benar insaf. Buatlah amal ibadah, buatlah persediaan sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi setakat itu untuk pelajaran kali ini. Diharap semua pelajar boleh faham, boleh menghayati, dan seterusnya dapat melahirkan anda semua yang beriman dan bertakwa, yang takut, yang sentiasa berhati-hati dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Selamat belajar, salin nota elok-elok, fahamkan, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.